بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita meneruskan sambungan daripada minggu lepas setelah kita mengulang kaji selama 2 hari pada hari Sabtu dan Ahad halaman sebelum ini, dan hari ini kita masuk kepada halaman 145 pada surah Al-An'am. Masih lagi kita di juz yang ke-8 di mana kita akan melihat bersama apakah lagi panduan-panduan ya di dalam surah Al-An'am yang kita maklum bahawa ia turun sekaligus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terpisah, sebagaimana surah Al-Alaq wahyu pertama mungkin turunnya 5 ayat, kemudian turun kemudiannya beberapa ayat lain. Surah Al-Baqarah turun dalam masa 2 tahun. Tetapi surah Al-An'am ini turun satu malam ya, dalam satu hari sahaja selesai segala surah ini. Jadi ada perkara yang penting yang Allah ingin masukkan, Allah ingin didik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat yang mengalami cabaran kehidupan di hujung fasa Makkiyah, hujung fasa Mekah itu sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Jadi pada hari ini kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan kita bersama hari ini Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, ceria di pagi Isnin saya. Ceria. Ya, Di hari Isnin, hari Isnin kita bersemangat dengan panduan Al-Quran. Dia sebenarnya ceria-ceria pun, tapi kalau tidak ada Al-Quran Ustaz, dia jadi jatuh juga. Pasal apa? Pasal kita dah berbincang minggu lepas tentang istilah faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, jadi kadang-kadang hati kita ni nak positif, lepas tu dia negatif balik. Betul. Positif, negatif balik. Pasal itu hati kita berbolak-balik. Tetapi kalau kita ada Islam dengan kita mendapat hidayah daripada Allah, insya-Allah itu sebagai satu solusi besar pada kita semua. Jadi tuan-tuan, sharekan, kongsikan di Facebook masing-masing, ataupun kalau yang menonton di YouTube juga boleh share di WhatsApp ya, ambil link, letak di WhatsApp ataupun di Twitter, kita boleh kongsi beritahu pada kawan. Hari ini halaman 145 dan kita ingin mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Menarik Ustaz Fazrul sebut tadi copy link, postkan ataupun share je di mana-mana. Ya, pasal kita jarang dapat link dekat WhatsApp pasal buat My Quran Time. Mungkin tuan-tuan tak biasa kan, tapi tak apa, hari ini cuba ambil link tersebut, letak, kongsikan, dan harapnya kita dapat manfaat. Betul Ustaz. Okey. Baik, kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal
rabbal alamin. Itu bacaan Fatihah untuk kita sama-sama menguatkan diri kita. Kita mohon hidayah daripada Allah. Dan bila kita bincang minggu lepas Ustaz, ya, pada hari Jumaat, kalau kita selalu inginkan hidayah daripada Allah, Allah pasti akan tunjukkan kita. Betul, ya. Allah, bila Allah tunjukkan kita itu, pasal bila bercakap tentang minggu lepas, famay yuridillah, jika Allah menghendaki, sebelum maksudnya Allah ni lebih berkuasa lah, ya, tetapi ada keinginan daripada hati kita, kita buat sedikit saja. Kita ambil tazkirah sikit, ya Allah, aku nak, ya Allah, aku doa, kita berdoa tuan-tuan, Allah pasti akan yahdiyahu. Allah beri hidayah, dan inilah yang kita ingin dapat dan terus bersama pada halaman 145 dengan sinopsis yang kita saksikan di atas skrin. Bermula daripada ayat 132, kita akan melihat bahawa tahap ataupun kekuatan dalam diri manusia adalah berbeza, tetapi apakah yang Allah perhatikan, itu yang kita akan lihat pada ayat 132. Pada ayat 133 hingga 135, ancaman azab ataupun hukuman bagi mereka yang tidak menghargai kepada potensi, kekuatan, peluang yang Allah berikan. Ya, itu pada ayat 135, dan seterusnya pada ayat 136 hingga ayat 137, syariat kaum jahiliah dalam masalah tanaman dan buah-buahan. Menarik ini, pasal rupa-rupanya tanaman dan buah-buahan pun boleh menjadi sebab syirik. Kan? Macam mana? Kita baca bersama. Mulakan dahulu dengan ayat 132 hingga ayat 135, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan, kita nak baca sekarang ini ayat 132 hingga 135. Macam kita bincang minggu lepas, mudah-mudahan Allah tak jadikan dada-dada kita dayiqan, terasa susah, terasa berat bila sebut Quran, alah malasnya, ataupun banyak halangan sangatlah. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, yashrah sadru, Allah lapangkan dada kita, rabbi shrah li sadri, Allah mashrah sudurana, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita baca. Saya nak cuba permulaan ini dengan bacaan murattal Hijaz, Ustaz, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan ibu-ayah sekalian, jom kita baca sama-sama, ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat ataupun 4 ayat daripada ayat 132 hingga ayat 135, Ustaz, ya. Kita menyambung kepada perbincangan kita pada minggu lepas, ya, sebagai satu pencerahan bahawa sebenarnya Allah menyatakan apa ayat 132, dan setiap seseorang ada peringkatnya. Walikullin darajatum mimma amilu.
ya apa yang mereka amalkan. Dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita bincang pada minggu lepas bahawa sebenarnya Allah akan menghantar kepada sesuatu qaryah sebagai satu negeri kawasan itu rasul. Ya. Rasul. Zaman kita tak ada rasul lagi dah, tetapi Allah pasti akan hantarkan risalah yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada kita, iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini kalau ada yang kata bahawa saya tak pernah dengar ke apa ke, sebenarnya itu milik Allah. Allah akan hantarkan pendakwah, Allah akan hantarkan YouTube, macam-macam cara Allah nak menghantarkannya, kerana Allah tidak mahu sesuatu kawasan itu ghafilun, berada dalam keadaan lalai. Maka pada hari ini Allah menyatakan pada ayat 132 ini, walikullin, bagi setiap orang, ya, ada apa? Darajat, iaitu maqam ataupun tahap ya, mimma amilu. Nak ceritakan apa? Bahawa sebenarnya amalan kita yang baik ataupun yang buruk, dia mempunyai tahap yang berbeza. Jadi bila Allah cakap bahawa ada orang ustaz ya, yang dia mungkin berinteraksi dengan Quran mungkin tahap 1. Betul. Ada tahap 2, ada tahap 5, tahap 10. Ada yang memang Quran saja dia akan bagi masa, akan bagi bacaan. Ada orang yang dia CP-CP je. Kan, yang penting saya baca sekali seminggu. Ada yang sampai sekali setahun ustaz. Sekali setahun tu dibaca waktu hari pertama malam Ramadan kan, pasal dah nak pergi tarawih tu. Yang lain dia tak baca. Jadi kita tak apa, kita doakan kepada ahli keluarga kita agar darajat itu meningkat. Pasal apa? Ia ada kaitan dengan amalan, dan amalan itu ada kaitan dengan apakah reward ataupun balasan di akhirat nanti. Bukannya kalau kata baca Quran sama sahaja, dan dalam masa yang sama buat buruk pun, orang-orang yang kufur pada Allah pun sama juga, ada darajatnya. Ada yang betul melawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sekadar sedikit-sedikit, tetapi kita tahu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai kepada apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa yang kita buat, kecil ke besar tuan-tuan ya, bersungguh-sungguh baca. Ada yang mesej ustaz ya, kata sekaranglah baru dapat mula memahami, umur dah 60 70 tahun. Alhamdulillah ya. Pasal apa? Pasal ini adalah cara Allah meningkatkan darajat. Betul. Ya, cuba bayangkanlah Allah, kita dapat hotel 1 bintang. Allah bagi Quran time kita naik jadi 5 10 bintang. Subhanallah ya. Tetapi ada orang kata tak apalah, tak payah naik pangkat lah. Kan. Bila kita tidak mahu respon, kalau kita minggu lepas cakap tentang yashrah sadrahu lil Islam, Allah bagi peluang tetapi tak nak respon untuk menyerah diri pada Allah lil Islam. Maksudnya sebenarnya Allah tak payah naik pangkat lah, 1 bintang pun okey kot. Ya. Jadi ini yang kita lihat pada ayat 132. Pada ayat 133 Allah menekankan wa rabbukal ghani. Allah itu adalah maha kaya. Allah tidak perlukan kita untuk menyerah diri pada Allah, untuk beriman pada Allah, untuk beramal. Allah tak perlukan langsung. Allah beritahu perkara ini agar apa? Pasal kalau orang yang nak kufur, kalau dia kata bahawa Tuhan ni suruh kita derma kan, kalau ada yang ayat qardan hasanah, Allah nak pinjam, ini Tuhan ni tak cukup ke? Sebenarnya Allah ni kaya. Betul. Kan? Ataupun ada yang kata bahawa saya dah beramal ni, ya Allah, aku dah beramal ni, tak boleh ke bagi dekat aku? Kan? Kau tak boleh ke? Kan? Kalau aku tak beribadah, siapa lagi kan? Tak payah. Kan? Jangan mengancam ataupun apa istilahnya, mencabar Tuhan. Kan? Kita buat baik kerana kesannya itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi di sini Allah nyatakan wa rabbukal ghani dzur rahmah. Menarik perkataan, ada perkataan dzur rahmah. Allah mempunyai rahmah. Maksudnya apa? Dia lebih kurang beginilah ustaz ya. Katakan kita ada kucing. Asyik berak je merata. Kan? Tak comel pun. Tak comel pun kan. Maksudnya kita tak perlukan dia, tak ada menyebabkan kita rasa tenang ke, pasal dah tak comel pun. Biasanya orang nak simpan lagi yang tak comel, suka berak merata ni ke, ataupun dia simpan biarlah berak. Rasa ustaz rasa macam mana? Ramai orang buat macam mana? Dia akan ke tepi kan. Allah sebenarnya tak perlukan kita. Kan? Tetapi Allah masih sayang. Allahuakbar. Kan, jadi nak menunjukkan apa? Sebenarnya Allah tak perlukan kita. Rasa macam dah degil solat lambat, baca Quran pun merangkak-rangkak kan. Get out daripada dunia ini. Boleh Allah buat begitu, tetapi subhanallah, Allah bagi kita Quran time. Betul. Allah bagi kita peluang baca Quran. Itu tandanya apa? Allah masih sayang kat kita. Ya, Allah masih sayang kat kita. In yasha yuzhibkum, kalau Allah nak, Allah boleh hapuskan, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin. Allah boleh saja nak hapuskan dan ganti kepada
kaum lain. Allah boleh dan Allah pernah buat dan Allah boleh buat. Tetapi kita harapkan bahawa ya Allah janganlah jadikan kami ini digantikan. Ya, dalam surah Maidah pun Allah cakap tentang kumpulan yartadda minkum yang dia tidak mahu ikut kepada ciri-ciri orang yang beriman. Allah boleh dia, Allah gantikan. Jadi Allah boleh buat, tetapi Allah bagi peluang. Ya, Allah bagi peluang. Kita kalau yang pernah tidak committed menzalimi Quran, maksudnya tidak memberi hak, Allah bagi peluang pada kita. Dan kalau Allah bagi peluang, harapnya kitalah umat yang qaumin akharin. Ya, dia boleh je orang Arab dapat Quran, tapi kalau dia tak nak baca Quran, dia boleh je orang Malaysia baca Quran dan Allah bagi kemenangan kepada orang Muslim yang daripada Malaysia. Ya, tetapi kita bukannya resist, kita bukannya patriotik semata-mata, tapi kita tahu bahawa akidahlah yang menyatukan kita. Jadi ayat 134 Allah mengingatkan kepada kita sekali lagi. Mungkin Ustaz kita baca ayat 134 pendek saja. Ya. Tapi isinya itu Allah nak menekankan tentang janji. Jom kita baca. Masya-Allah. Pasti tak akan mampu menolaknya. Betul. Nanti kita akan baca Ustaz. Kita akan faham. Kita baca dulu ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya setiap yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Ayat ini pendek, kalau kita baca terjemahan pun rasa okey, Allah selalu cakap, Allah janjikan ya benda tu berlaku. Tapi kita kena beri penekanan, kena beri perhatian bahawa bila Allah cakap inna, maksudnya ini penting ni. Kan sesungguhnya apa yang telah dijanjikan pasti datang. Dia lebih kurang macam ayah cakap ya, kalau ayah cakap abah janji ni kalau kamu betul-betul hafal satu muka surat minggu ni, abah bagi satu hadiah. Allah. Kan? Itu kalau, tapi kalau tak hafal, adik kamu dapat, kamu tak dapat. Ini janji apa? Kan? Kamu kena watch out kan? Kena kalau sanggup ya, adik pergi minum air sedap, kamu minum air yang lebih sedap, iaitu air kosong. Contohnya kan. Waktu itu bagi anak bila dah diberitahu begitu, yang suka menghafal dia kata wah ini hari minggu ni dapat hadiah. Tapi bagi yang tidak suka ataupun yang nak main game terus pada minggu ini, dia akan rasa alamak Whatever. kan, whatever. Tapi dalam masa sama dia tahu bahawa ini adalah satu okey kan, bahaya pasal laat, pasti perkara ini datang. Dan Allah kata wama antum bimu'jizin, kamu tak boleh mengalahkan. Kalau datang azab di dunia ataupun di akhirat, no way kamu akan kamu dapat mengalahkannya. Jadi Allah menyatakan sekali lagi, katakan pada Nabi Muhammad, Allah minta Nabi sampaikan ya qaumi i'malu, beramallah ala makanatikum inni amil. Kau nak buatlah. So ayat ini menarik pasal kita kena ingat konteks ya. Konteksnya di waktu di hujung di Mekah, mereka nak balun Nabi dan balun sahabat. Adakah umat Islam pada waktu itu kita kata bahawa okeylah rasanya mereka ganas ni, kita senyap sikit ya. Apa yang Allah ajar, ya qaumi ya'malu ala makanatikum, kamu buat kerja kamu, kau nak buat, mana lagi engkau tak buat ini amil. Kami tetap akan berdakwah, kami tetap akan beramal, kami tetap akan menyampaikan risalah ini. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar, kamu akan tahu apa yang akan kamu peroleh daripada kesudahan nanti. Ini kira mantap ni Ustaz. Betul, kan? Dia kena asak lagi. Kan? Dan umat Islam pada waktu ini tidak boleh berperang. Betul. Orang-orang musyrik pada waktu itu yang pergi balon, yang pukul dengan letak dekat ni. Tapi apa yang Allah ajarkan dalam ayat ini adalah identiti tentang yakinnya pada akidah Allah SWT. Sesungguhnya innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya yang tidak berjaya itu adalah orang zalim. Jadi lebih kurang kalau ayat ini dibaca depan Abu Sufyan waktu itu belum Islam lagi, kau nak buat sila kan. Kami nak sampaikan risalah pasal apa yang berjaya, kami insya-Allah kalau kami beriman yang adil, orang tak berjaya zalim macam kamu ni tak berjaya. Ini ayat ini bila disampaikan ia adalah satu cabaran. Tetapi penting, kalau tidak kita rasa macam kita ni lemah kan. Tak apalah, kita orang-orang baca Quran ni mesti yang lemah lembut okey, tetapi jangan sampai jadi lemah lembik. Betul. Baru kena sikit je kita rasa macam tak apa kot
kan, kita tak apalah, biar mereka yang buat. Jadi di sini Allah mengajar kepada kita pada ayat yang seterusnya, waja'alu lillah, ya, mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Yang ini kita akan tengok sebentar lagi, ya. Jadi ustaz mungkin ada komen sikit dekat sini. Ya Ustaz, maksudnya apa yang Ustaz sebut tadi, saya tertarik dengan ayat yang 134 Ustaz. Sesungguhnya setiap yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang dan kamu tak mampu menolaknya. Maksudnya macam Ustaz sebut tadilah. Walaupun kita nak tolak macam mana sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, awak tak payah tolaklah. Walau macam mana pun kan, kamu akan dapat ataupun balasannya. Ataupun apa yang kamu, contoh masa kita buat kat sini, kita tak dikurniakan ganjarannya seperti yang kita nak, tetapi pastilah janji Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapati di akhirat nanti, subhanallah. Jadi membawa kita pada perkataan pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Daraja maksudnya perlahan-lahan menuju sesuatu, 20 kali disebut di dalam al-Quran, dan kita nampak perkataan ini di mana Ustaz? Di atas kita cari atas sekali itu kan, walikullin darajat. Maksudnya apa-apa sahaja yang kita buat ada tahap-tahapnya, dan tahap-tahap itu perlu kita lalui. Baca Quran pun ada darajatnya. Makin tinggi darajat, maka makin tinggi darajat kita di akhirat nanti. Jadi teruskan bersama My Quran Time. Kita berehat sebentar, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, Ustaz Fazrul. Hari ini permulaan, kalau kita kata permulaan minggu lah bagi orang di Lembah Kelang ni, bekerja pada hari Isnin, Ustaz. Setelah berehat 2 hari, tapi berehat dengan Al-Quran. Al-Quran, insya-Allah. Subhanallah, kita telah baca tadi daripada ayat yang ke-132 hingga 135, dan ingin kita ulang kaji kembali Ustaz tentang pelajaran tajwid kita minggu lepas. Ya, betul Ustaz. Tanwin kita. Saya kongsi minggu lepas, alif yang ni ba pula Ustaz. Ba. Cuba Ustaz dengar bunyi dia. Kalau saya belajar dulu, ba dua di atas, bang ba dua di bawah, bing ba dua di depan, bom bang bing bom. Sebabnya orang Terengganu ni memang special Ustaz. Dia pergi ke mana pun dia masih lagi ada dia punya dengung special dia tu. Disebabkan waktu mengaji tu pun dia ada tak lekang Masya-Allah. Betul Ustaz. Itu baru bang. Cuba bayangkan kalau kang. Ustaz sebutlah sendiri kang bunyi macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok tajwid kita hari ini. Jom kita sama-sama saksikan, iaitulah hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu tanwin terbahagi kepada 3 yang kita kongsikan. Tanwin mansub, iaitulah tanwin atau baris 2 yang mengikuti baris fathah, yakni baris atas, maka ditulis dengan baris 2 di atas. Contoh syahidan, ataupun kita baca tadi yang kita kongsikan pada hari ini, iaitulah ada kita jumpa tadi yang baris atas nasiban, kita akan jumpa nanti. Dan yang kedua iaitulah tanwin majrur, iaitu tanwin yang mengikuti baris bawah, yakni ditulis dengan baris 2 di bawah, khuluqin, ataupun kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca laatin, itu dia laatin, itu Dan yang ketiga tanwin marfu'un, tanwin marfu' yang ketiga iaitulah tanwin yang mengikut baris dhammah ataupun baris depan, seperti mubinun, ataupun dalam ayat yang kita belajar hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bermula sekali walikulli darajatun. Dekat situ ada Ustaz ada walikullin tanwin majrur bagi bawah, dan ada walikullin darajatun baris depan. Jadi kita kena hati-hatilah, kita kenal pasti tanwin-tanwin ini, dan insya-Allah Ustaz di pertemuan akan datang kita akan kongsikan bentuk huruf dia. Ada baris 2 di atas yang selari. Ada yang tak selari. Betul. Ada yang baris 2 di hadapan yang bentuk dia macam 99. Ada juga yang 69.
Semua itu memberi orang kata apa, formula dalam Itu tulisan Resam Osmani, Ustaz. resam dalam bab penulisan. Dia kalau penulisan Resam Osmani ni dia sejarahnya macam mana, Ustaz? Dia ada pada zaman Nabi tak ada titik. Betul, apa kan, tak ada satu. Saya pernah mengikuti satu pengajian, saya lupa nama dia. Seorang ulama ini bagaimana cara nak menentukan baris ni, titik ni, baris ini. Menarik kisah dia tidak mahu bertugas lagi di istana, yang pakar bahagian menanda ni. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia nak juga ulama ini untuk terus bertugas meletakkan tanda-tanda ni. Dia duduk di tepi jalan, bila ulama tu lalu, dia sengaja baca salah. Dia sengaja baca salah. Contoh macam ni, walikullin darajatum mimma amil, baca walikullin darajatam mimma, bila ulama tu lalu. Jadi ulama tu tegur, salah. Dia kata aku tak boleh, kena kembali balik kepada pemerintah untuk teruskan tugas. Nanti insya-Allah pertemuan akan datang saya datangkan kisah itu secara detail lah. Menarik tu. Pasal sebenarnya bila cerita tentang Resam Osmani ni, betul, dia sampaikan ada satu buku tu cerita tentang ejaan ihsan. Ada yang ada sin nun, betul. Ada yang alif yang maksud ada yang sin alif nun. Subhanallah. Sampai tahap begitu sekali analisisnya. Dan sebabnya kalau nanti kita akan bincang Ustaz ya tentang Resam Osmani ini, kerana sampai tahap tulisan sekali je lah sebenarnya mukjizat Al-Quran ini yang boleh kita bongkar. Sangat luas sebenarnya. Sangat luas. Insya-Allah. Jadi kita teruskan Ustaz ya. Kita terus dengan dua ayat lain daripada ayat ataupun halaman 145, iaitu ayat 136 dan ayat 137. Apa yang kita akan baca nanti berkaitan dengan bagaimana syirik melibatkan kepada tanaman, kepada haiwan dan juga sampai sanggup bunuh anak. Yang kita tidak mahu ia berlaku. Jom kita baca dahulu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita baca dua ayat ni bagi muka surat 145. Kita cuba pula. Jom sama-sama kita cuba pula baca dengan bacaan Taranum Sabah. Insya-Allah susahlah Ustaz, Taranum Sabah. Sabar jelah. Maksudnya taklah wajib kita kena baca taranum ni, tapi apa salahnya kita belajar sikit sebanyak asas bacaan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim. Begitulah dua ayat yang panjang Ustaz ya, daripada halaman 145. Kita sama-sama melihat balik kepada ayat 135 tadi, iaitu tentang identiti yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat,
juga untuk kita. Maksudnya ialah kalau katakan ada cabaran dalam kita menyampaikan perkara kebaikan, kita masih lagi kena berterus atau teruskan perjuangan. Jangan give up kerana kita ada balasannya, iaitu akibatud dar nanti, iaitu Darussalam. Itulah kejayaan bagi orang yang adil dengan menunaikan hak bagi risalah Allah SWT. Tetapi bagi yang zalim, yang melawan kepada risalah kebenaran ini, dan mengapa orang melawan? Pasal sebenarnya tauhid ini Ustaz menyebabkan orang kena berterus terang, tak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh sekadar mengutamakan diri sendiri, ya. Jadi itu yang berlaku. Salah satu daripada bagaimana orang yang zalim ini, zalim yang paling besar adalah syirik pada Allah buat. Kita tengok ayat 136, dan mereka menyediakan sebahagian hasil tanaman, harth, ya, wal an'am, dan binatang ternakan. Ini nama surah ini, ya. Nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim, ya. Dia bahagian tertentu dia kata apa? Okey, yang ini bahagian untuk Allah. Okey, bizamihim, mengikut anggapan mereka. Wa hadza, yang satu lagi bahagian li syurakaina, untuk berhala-berhala mereka. Jadi sebahagian dia ambil, dia letak dekat depan, dia bagi, kalau ikutkan penerangannya, untuk Allah ni dia bagi pada orang miskin, kepada orang-orang yang perlukan kebajikan. Jadi itu khas untuk Allah. Tapi sebahagiannya dia letak dekat depan berhala dia. Itu yang sekarang kita boleh tengok kan, ada yang letak limau apa sebagainya. Tetapi cabarannya apa? Cabarannya ialah yang dia sampai kepada berhala tu, dia tahu dah berhala tak makan. Akhirnya sampai pada penjaga berhala. Yang itu boleh buat duit. Ya, boleh buat, dia boleh makan. Tapi ialah kadang-kadang bijak juga. Betul. Yang dia bagi kat berhala tu kadang-kadang dah ditukarkan sekarang ni jadi beli daripada kedai RM2. Ya, jadi ini nak Allah bongkar perkara ini. Pasal apa? Pasal orang yang jaga berhala ini akhirnya dia boleh jadi kaya, Ustaz. Ya. Pasal ada portion untuk dia. Betul, yang duit letak dekat depan berhala ke apa ke. Berhala tak ada buat nak buat apa, dia bukan disimpan dalam bank. Betul. Jadi disimpan dalam poket penjaga berhala. Jadi ini Allah membongkar tentang istilah di hujung itu, sa'ama yahkumun, apa yang mereka putuskan, apakah ketentuan yang mereka buat itu adalah amat iaitu amat buruk. Pasal apa? Itu adalah corruption dalam rumah ibadah. Satu rasuah, bukan rasuah, maksudnya itu sebagai satu ketirisan. Betul. Ataupun satu kerosakan berlaku dalam rumah ibadah. Betul. Orang tak perasan. Betul. Jadi itu yang kita dalam agama Islam kita tidak ada. Yang ini portion untuk Allah, ya, yang kita bagi pada orang miskin. Ini portion untuk surau. Okey, surau boleh bagi pada AJK masjid tak? Kan? Kalau katakan kita bagikan Allah, maka semuanya sampai kepada orang-orang yang memerlukan, tidak ada pihak kedua, ketiga sebagai orang tengah. Jadi ini dalam ayat 136. Ayat 137, dan demikianlah berhala-berhala mereka menjadikan terasa indah. Jadi yang pertama, syaitan ini pada ayat 136 menyebabkan tanaman, haiwan dia syirikkan kepada Allah Subhanahu taala. Tapi lebih daripada itu, syirik ini menyebabkan apa? Orang sanggup buat apa? Ayat 137, dan demikianlah berhala-berhala mereka menjadikan terasa indah bagi orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengganggu agama mereka sendiri. Kita baca sekali lagi Ustaz, ya, pasal kita nak elakkan. Betul. Kalau boleh jangan terpedaya dengan syaitan. Betul. Syaitan ni dia sampai kita sanggup, ya, nauzubillah, bunuh orang. Ya. Sampai sanggup membinasakan orang, sampai sanggup untuk mencampur adukkan ataupun merosakkan agama. Itu kerja syaitan. Kerana apa? Kerana syaitan memang dah berjanji dah. Yeah. Nanti kita tengok dalam surah Al-A'raf, syaitan berjanji dia nak goda anak Adam ini kerana dia tak puas hati. Yeah. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati dan dia akan pasti buat. Kita yang kena tahu rahsia ini pasal perangkap dia tak lupakan pelanduk. Pelanduk yang biasa lupakan perangkap, maksudnya pantun tak ada hari ni, nanti kita pakai perumpamaan lah hari ni, ya. Baik, silakan Ustaz, kita baca sekali lagi ayat 137 bersama tuan-tuan, silakan. Okey, jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم
وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. Dan demikianlah berhala-berhala mereka syaitan menjadikan terasa indah bagi orang-orang musyrik. Syirik Ustaz ya, yang buat syirik ini, dan mungkin bagi orang Islam pun ada boleh terjebak kepada syirik ini kalau kita tidak beri perhatian. Jadi apakah yang dibuat oleh syaitan? Syaitan akan hiaskan. Dia rasa macam idea dia itu okey. Contohnya yang pertama apa? Qatla auladihim syuraka'uhum. Ya, yang pertama ialah membunuh anak-anak mereka. Kerana apa? Kerana ada yang kata bahawa anak lelaki dia ini nanti menyusahkan dia. Betul. Anak perempuan dia, kalau menurut ulama As-Sudi, dia mengatakan bahawa anak perempuannya ini, ataupun ulama menyatakan, Mujahid menyatakan takut cercaan. Pasal anak perempuan nanti dia mungkin buat perkara tak elok ke apa sebagainya. Pasal sebenarnya mengapa jadi cercaan kepada anak perempuan? Pasal jahiliah mereka memang menggunakan perempuan, meletakkan perempuan sebagai komoditi. Betul. Ya, sebagai dijual dan dilacur buat perkara-perkara yang tak elok. Betul. Jadi itu ya, mereka buat sendiri, lepas tu mereka sendiri yang kata tak nak aku anak perempuan. Padahal perangai dia kan. Betul. Dalam Islam kita menjaga lelaki perempuan dua-duanya, dan kita tidak mencerca lelaki ataupun perempuan kerana dua-duanya dicipta oleh Allah SWT. Jadi betapa salim ataupun sejahtera akidah itu penting kerana ia menyelamatkan seluruh dunia. Seluruh dunia, tidak ada double standard. Contohnya kalau orang perempuan kan, atau kan jadi double kahwin. Betul. Kalau dalam agama tertentu dia kata dah kamu ikut pada lelaki suami kamu dan tak boleh dah tidak taat pada suami. Kan, sehingga kan suami kata tak boleh balik kampung isteri kan, ataupun apa, kamu dah tak dapat dah bahagian kamu ikut saja aku sebagai raja. Itu bukan kefahaman dalam agama kita, dalam agama Islam. Jadi ini yang kita lihat apa yang sanggup dibuat oleh orang-orang yang syirik. Yang pertama, sanggup membunuh anak. Dia kata pasal anak income ataupun pandemik ini rasanya kita ambil duit ya. Dan bagi setengah orang dia sampai kalau katakan anak belum lahir digugurkan Ustaz. Allah gugurkan pasal apa? Pasal dia kata kalau banyak sangat anak nanti rezeki nak makan apa? Takut miskin takut miskin ya. Jadi sebenarnya yang beri rezeki itu bukannya ayah tu. Betul. Kan? Ayah dulu dalam perut mak pun bukan dia yang cari rezeki kan. Jadi perkara ini sejahtera jelas bagi orang yang beriman, tapi orang yang tak beriman ataupun dalam keadaan dia susah itu iman tercabut. Betul. Boleh buat begitu. Ya, dan sebenarnya baru ni pun saya ada terlibat dengan orang yang bagi makan Ustaz kan. Jadi memang ada orang 2-3 hari tak makan kan, tetapi sebenarnya ini tanggungjawab kita lah. Betul, kan, orang-orang yang percaya, yang beriman, yang berbuat baik, kitalah yang tolong menolong kerana kita diamanahkan. Ya, bila kita makin dekat dengan Allah, kita tahu makanan saya ni ada bahagian yang perlu diberikan kepada anak yatim. Ada seorang ni dekat Bangi Ustaz ya. Dia seronok sangat dapat makanan satu paket seorang ya, sumbangan daripada umum lah. Pasal tapi dia lambat sikit balik rumah. Malam baru balik, baru dapat makanan. Dia kata dia baru balik bekerja cari botol dan kotak dekat tempat-tempat sampah. Kerja daripada pagi sampai malam ya, nak mencari makanan dan dia tengok ada ayam dalam nasi yang dihantar itu. Dia macam terkejut, betul ke macam mana dapat ni? Subhanallah. Jadi perkara inilah sebenarnya yang bagi orang yang beriman tuan-tuan, yang bersama Al-Quran, kita jelas. Betul, dan malah kita akan membantu kan. Tetapi bagi orang yang bersama syaitan, bunuh anak, kemudian syaitan suruh membinasakan, bunuh diri ke, itu yang ada bunuh diri itu. Betul, ya. Dan yang ketiganya waliyal bisu ya, iaitu mencampur adukkan. Fikiran jadi kusut ya dalam hal agama ini. Jadi Allah kata fadharhum wama yaftarun, tinggalkan orang-orang yang berbuat masalah ini, yang mengada-gadakan ajaran yang bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, sentiasa buat terbaik ya dalam hidup kita, terus naikkan tahap amal kita kerana Allah Maha memahami, tidak pernah lalai kita sedang naik taraf segala amal kita. Yang pertama. Yang kedua,
adil dan jangan zalim dalam hidup kita agar kita dapat kejayaan. Terus sampaikan mesej, jangan patah ataupun pandang belakang. Dan yang ketiga, pilih yang terbaik apabila Allah beri kita pilihan, dan pilihan itu ialah apabila kita sentiasa bertauhid kepada Allah, jangan kita campur-campurkan dengan perkara syirik dan membawa kepada amalan yang rosak dalam kehidupan masyarakat kita. Sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Saat ini kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran, menatapnya, membacanya, mendengarnya, memahaminya ya Allah. Alangkah indahnya saat dan waktu kami diberikan buat kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Justru ya Allah, kurnia kekuatan buat kami ya Allah. Kurnia kemudahan buat kami ya Allah. Lapangkan dada kami, bersihkan hati kami ya Allah, agar hati kami senantiasa berpaut dengan kalam-Mu Al-Quran. Dikuatkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mana amalan-amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Solat kami, zakat kami, puasa kami, sedekah kami ya Allah. Jadikan kami ini orang-orang yang prihatin terhadap nasib saudara-saudara kami yang tidak berkemampuan ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi jambatan buat kami untuk mendapat syurga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi saya menjadi orang yang sentiasa berpegang kepada tauhid pada Allah, sentiasa membaiki amalan kita untuk meningkat tahap darajat kita di sisi Allah. Inilah kesedaran yang kita ingin bawa dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha tuan-tuan untuk bersama menyokong usaha mengimarahkan, menyebarkan mesej Al-Quran ini dalam nombor yang tertera. Tuan-tuan boleh menyumbang, dan dalam masa yang sama sumbangan tuan-tuan itu kita akan gunakan, kita menghasilkan kempen-kempen ya, mungkin kita menyampaikan lagi infak kepada mereka yang memerlukan agar Quran ini sentiasa bersemadi, sentiasa berada di dalam setiap insan. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini yang dibawakan oleh Mufas mendoakan tuan-tuan kita terus baiki amal kita, darajat kita agar terus meningkat di sisi Allah SWT. My Quran Time, baca, faham, amal.